Diary Deco minggu ini mengintai kediaman banglo 4 bilik dengan keluasan 1,540 kaki persegi. Dibina pada November 2020, lokasinya terletak di sebuah kampung di Masjid Tanah Melaka. Konsep rumah saya ni kita namakan dia sebagai modern farmhouse, tapi sebenarnya dia duduk di kampung sendiri. Saya adaptasi rumah ni sebenarnya daripada konsep sedikit daripada rumah Melaka dan juga orang kata daripada edisi Thailand tu sendiri. Dan dia sebenarnya sinonim saja dengan rumah Melaka sebab kita mempunyai tangga ataupun lebih sinonim dekat Melaka ni kita panggil dia serambi. So bermaksudnya di luar rumah saya ni mempunyai satu serambi yang tinggi yang mempunyai tangga. Rumah Thailand tu sendiri dia sinonim juga ada tangga. So saya adaptasi sedikit daripada rumah Thailand dan rumah Melaka tu sendiri untuk terapkan dalam sini. Susun aturnya cukup mengujakan tatkala kaki melangkah masuk ke kediaman ini dan sudah tentu ada ruang yang menjadi kegemaran pemiliknya. Kalau ikut dekat dalam rumah ni, kita ada dua hotspot. Ada satu Fox Fireplace. Minat sangat. Dia sebenarnya kalau kita nak buat satu-satu konsep untuk rumah, kita kena buat betul-betul ikut konsep. Baru ada suasana yang kita nak. So, material dia sendiri pun saya minta saya nak macam ni, saya nak macam tu, saya nak batu. Siap saya sanggup beli cari kayu dia ala-ala nampak macam tu. Untuk yang hotspot kedua pula, saya mempunyai ruang TV, ruang family saya. Yang mana saya pilih konsep bandor. Bandor tu dia ibarat macam satu pintu. Biasanya orang buat bandor ni dekat dalam kitchen. Macam saya pilih bandor tu untuk diletakkan di ruangan TV. So maksudnya kalau dibuka, di dalam tu lah TV saya. So sebab apa saya pilih bandor untuk TV tu? Satu, untuk tujuan keselamatan. Andai kata rumah anda sendiri ada anak-anak kecil ataupun kalau ada keramaian, ada tetamu datang, ada anak-anak kecil orang lain pun datang, TV anda selamat di dalam tu. Bermaksud kalau ditutup, dia adalah sebuah kabinet buku. Memang takkan orang tahu ada TV kat dalam. Orang kata surprise. Rona putih mampu memberi gambaran luas. Suasana malam segar ini juga memberi lebih ruang untuk berkarya apabila mahu bertukar-tukar tema. Hafidah turut berkongsi beberapa tip bagi mereka yang menggemari dekorasi warna cerah ini. Tema putih ni siapa-siapa memang kalau dengar seram. Sebabnya dari segi penjagaannya, kebersihan kita nak kena sentiasa lap. Mungkin orang takut tema putih ni bila ada anak kecil. Tips saya untuk mereka lah, tentukan konsep rumah dan juga ruang mana yang nak diadaptasi atau diolah. Sekarang ni kita ramai share. Ada saja dekat market produk-produk yang boleh untuk kita polish balik perabot untuk dapatkan color putih tu sendiri. Andai kata ada anak kecil, tak ada masalah. Benda ni semua bermula daripada didikan di rumah. Kalau andai kata kita sebagai ibu bapa yang mementingkan kebersihan, yang mementingkan kekemasan, jadi anak-anak itu sendiri mungkin boleh dilatih daripada awal, daripada kecil lagi untuk menjaga sama-sama kebersihan dan kekemasan rumah tu sendiri. Dapur juga antara kawasan penting sesebuah kediaman. Bagi mereka yang gemar bersantai bersama keluarga, pastikan susun atur dan pemilihan perabotnya mesra tetamu. Interiornya saya mengambil sedikit sentuhan daripada English modern farmhouse. Jadi sesuailah dengan keadaan kampung. Yang kata orang ada ciri-ciri lah orang kata duduk kat kampung. Kalau kata modern farmhouse ni pun kalau dekat di negara luar sendiri tu pun memang suka sangat dengan tema farmhouse ni. So saya adaptasi sikit bahagian interior tema farmhouse iaitu tema English dan luar tu sendiri lebih kepada tradisional. Selain pemilihan tema yang sesuai, faktor bajet juga mesti dititik beratkan apabila mahu mengubah suai ruang impian. Jika bijak merancang, pasti memberi hasil yang memuaskan. Sebelum anda dapat kunci rumah, tentukan dulu konsep. Kemudian, tentukan ruangan mana dulu yang anda perlu touch up. Saya sendiri akan selesaikan di bahagian ruang tamu ataupun ruang TV sebab itu adalah ruang utama sesebuah rumah. Orang kata nadi sebuah rumah. Tentukan bajet, perabot apa yang saya nak guna, tempat mana yang perlu saya dapatkan perabot tu dalam golongan harga yang berpatutan. Contohlah, anda mempunyai bajet yang seumpama itu, mungkin RM5,000, RM10,000.
Tak ada istilah untuk kita mendekor satu-satu rumah tu terhad. Perlu ke nak hire ID tempatan? Sekarang ni untuk hire ID saja sesebuah rumah makan puluh ribu. Jadi orang kata dengan ada knowledge daripada grup-grup yang mungkin kita boleh share dengan kawan-kawan semua, untuk kita dapat idea sendiri, konsep kita sendiri, tak ada masalah. Tidak salah melakukan transformasi untuk kediaman anda asalkan ianya berbaloi dan memberi keselesaan.